Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih untuk yang dah masuk kelas saya. Okey, sebab ada effort, ada usaha untuk masuk. Sila on kamera. Saya tak nak awak belajar sambil baring. Saya tak nak awak belajar sambil awak on awak punya Google Meet tapi awak bersembang dengan orang lain dekat luar. Okey, ini antara respon sebenar daripada pelajar saya yang online. Dia kata, alah cikgu, saya on je Google Meet tu. Tapi saya dekat luar, sembang dengan kawan. Saya tengok TV. Kan, sebab mute kan. Awak mutekan mikrofon tu tapi awak tak fokus pun dalam kelas. Okay. So, saya nak awak on awak punya kamera lah hari ni kan. Paling tidak, untuk yang awal kelas ni tolong on awak punya kamera. Saya dah maklumkan pada awak kalau awak pakai laptop, awak boleh install background Google Meet tu. Boleh tukar background belakang tu. Tapi kalau awak pakai phone, awak boleh duduklah dekat mana-mana kan. Dekat tepi dinding ke, mana ke kan. Tak kisahlah tempat mana lain yang laju tu. Baru 2 orang je yang on dia punya kamera. Yang lain? Okay, Azrai dah lama tak masuk kelas saya. Hari ni masuk. Okay, Zia. Thank you sebab buka kamera. Alia Hilmi, thank you. Livisti, thank you. Hizati Fazli, Mazia, Husna. Yang lain memang on Google Meet. Ada ke tak dekat depan ni? Okay, Farid Haiskal, good morning. Aiman, good morning. Saya rasa semalam satu-satunya jejaka yang lulus saya punya paper. Siapa? Semalam. Budak lelaki seorang. PA saya pada tengah tahun ada 7 orang saja yang lulus. 1 lelaki, 6 lagi heroin. Yang lain semua gagal lah. Tapi kalau gagal markah ada 30 ke atas tu pada saya masih okey lagi lah. Tapi yang gagal markahnya 30 ke bawah tu kena fikir-fikirkan balik, kena ubah balik strategi belajar kalau betul-betul nak teruskan ambil prinsip perakaunan. Okay? Kena buat ulang kaji semula lah. Tak silap saya semalam yang lulus Izzat Aiman Betul? Okay, dia akan mula. Hari ni saya nak sambung semula. Saya dah lama tak nampak Rifki. Rifki, are you here? Azrul, are you here? Rifki dia senyap. Okay, so saya bacakan. Pada 1 April 2010, syarikat MPM Berhad mempunyai modal berdaftar sebanyak 600 unit saham biasa, RM2 sesaham. Okay, pada tarikh yang sama, syarikat menerbitkan 450,000 unit saham biasa pada nilai tara untuk orang awam. So, modal berdaftar dia adalah 600 unit saham biasa. Okey, itu adalah modal berdaftar dia. Saya ulang balik semula. Modal berdaftar dia adalah 600,000 unit saham biasa. Nilai dia RM2 sesaham. Okey, tarikh yang sama, dia terbitkan RM450,000 unit saham biasa pada nilai tara untuk orang awam. Dan semua saham yang dia terbitkan dipohon untuk dibeli dan dibayar semasa permohonan. Anda dikendaki menghitung yang pertama adalah modal yang dibenarkan. Okey, soalan saya.
Nama lain bagi modal dibenarkan apa? Siapa nak jawab? Saya nak bagi markah PBD sekali. Okey, siapa nak jawab? Apa nama lain bagi modal dibenarkan? Selain daripada nama modal dibenarkan, nama lain dia lagi apa? Modal berdaftar. Okey, ya betul. Modal berdaftar. Siapa yang jawab tu? Okey, sekarang Haris kita bab 5 Haris. Buka buku teks bab 5. Okey, nama lain bagi modal dibenarkan adalah modal berdaftar. Okey, sekarang cuba hitungkan gunakan kalkulator. Berapa jumlah modal yang dibenarkan? Siapa dah dapat, boleh jawab. Okey, yang ni. Berapa jumlah modal yang dibenarkan? Siapa dapat? Zia dapat ke? Okey, siapa nak jawab? Berapa jumlah? Macam tu kan? Okey. Bagi saya jawapan untuk nombor 4, modal berbayar. Agak-agaknya berapa tu modal berbayar? Okey, Syarul Amali. Syarul Amali jawab 2.1 juta. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, modal dibenarkan adalah 1.2 juta. Okey, macam mana dapat? 600 unit saham biasa tadi, benda RM2. Awak darabkan, awak dapat 1.2 juta lah. 1.200.000. Okey. Modal diterbitkan adalah 900.000. Sebetulnya siapa yang jawab tadi 900.000. Okey, modal belum diterbitkan adalah, cara nak kira dia 600 unit saham tolak dengan 450,000 unit saham yang dah diterbitkan. So, awak dapat yang belum diterbitkan adalah 150,000 unit. Awak darabkan dengan RM2, awak dapat RM300,000. Dan modal berbayar, nilainya adalah sama dengan modal yang diterbitkan. Untuk pengetahuan awak, nilainya adalah sama dengan modal yang diterbitkan. Kan? Dia takkan sama dengan modal dibenarkan. Okey. So, awak dapat modal berbayar sama dengan nilai modal diterbitkan. Ini tolong take note tolong letak dalam nota, tolong ingat modal berbayar nilai dia sama dengan modal yang diterbitkan. Okey, so 450,000 unit saham biasa bernilai RM2 sesaham, darabkan awak dapat RM900,000. Okey, untuk akaun ni guna simple matematik je. So, kalau pengiraan darab bahagi awak lemah, sangat bahayalah sebenarnya. Okey, so awak tengok betul-betul jawapan yang saya dah bagi ni. Sebab kita akan pergi soalan yang seterusnya. So, yang kira dapat 2.1 juta tu, cuba tengok balik. Dekat mana yang awak salah? Macam mana awak boleh dapat 2.1 juta? Adakah awak menambahkan semua sekali? Satu modal dibenarkan tambah dengan modal diterbitkan. Salah lah formula tu. So, yang awak dapat 2.1 juta kan? Betul tak? Awak tambahkan kan? Salah. Okey, modal berbayar adalah sama dengan nilai modal yang diterbitkan. Okey, dah. Saya proceed. Yang seterusnya boleh? Okey, Ashika, selamat datang.
Okey, dapat tak? Faham tak? Boleh saya proceed slide yang seterusnya? Ada orang tak dalam ni? Okey, boleh. Okey, yang seterusnya. Macam mana kita nak rekod terbitan saham? Kita kena pandai kira dulu, baru kita boleh rekod. Kalau kita tak pandai kira, kita tak boleh rekod. Rekod kita salah nanti. Okey? So, syarikat ni, dia akan tulis semua cara terbitan saham dalam prospektus. Okay, dan nilai set saham ni akan dinyatakan pada muka sijil saham yang dikenali sebagai nilai nominal, nilai tara atau nilai par. So, nilai saham ni nama lain bagi dia adalah, saya ulang balik semula, nilai nominal, nilai tara atau nilai par. Dan saham ini diterbitkan pada nilai tara lah. So, ada 3 jenis akaun yang terlibat yang perlu awak buka. Yang pertama adalah akaun permohonan. Yang kedua adalah akaun modal saham. Dan yang ketiga adalah akaun bank. So, bila duit dah dapat, kena buka akaun bank. So, ada 3. Sebab tu awak kena pandai kira dulu saham, modal dibenarkan, modal diterbitkan, modal yang belum diterbitkan, modal berbayar penuh. Awak kena tahu kira dulu. Kalau awak tak tahu kira, awak tak boleh rekod terbitan saham. Sebab tu kena fahamkan betul-betul slide yang tadi. Kita buat latihan. Okey, yang pertama sekali, berdasarkan soalan tadi tu, yang kita dah buat, awak dah kira berapa modal dibenarkan. Awak dapat 1.2 juta. Awak dah kira modal yang diterbitkan, awak dapat 900,000. Awak dah kira modal belum diterbitkan, awak dapat 300,000 dan awak dapat modal berbayar. Okey, untuk kes yang ini, modal berbayar dia tak ada lebihan. Jadi kira macam biasa saja. So, tugas awak adalah sekarang, sediakan catatan jurnal untuk merekod terbitan saham tersebut. Okey, cuba buat. Okey, buat catatan jurnal. Boleh rujuk buku teks tadi muka surat 167. Okey, so kita tengok macam mana nak rekod dia. Okey, saya dah bagi awak masa untuk jawab. Okey, sekarang tengok jawapan saya. Okey, tadi macam saya kata, kita dah kirakan kan modal saham biasa tadi kita dapat 450,000 unit darat dengan RM2. So, kita dapat RM900,000. So, tarikh tadi 2010 April 1. Ingat mesti tahun dulu, lepas tu baru bulan, lepas tu baru hari. Jangan salah So, debit permohonan, share biasa. Sekejap saya edit. Okey, debit permohonan, share biasa, RM900,000. Kredit modal, share biasa, RM900,000. Okey, agak-agak awak dekat saya punya catatan jurnal am ni, apa yang salah? Apa yang awak nampak macam salah lah? Cuba bagi saya jawapan. Kalau tak boleh cakap, awak bagi saya ni, mesej. Okey, permohonan share.
Oh, Rifki tanya, cikgu maksud di pohon tu apa? Okay, soalannya saya bawa baca. Maksud di pohon tu adalah berapa orang yang memohon. Itu maksud di pohon. Banyak orang mohon nak beli share tu. Okay, Syawini kata yang salah adalah bank. Permohonan share biasa kan cikgu, yang biasa tak payah letak kan? Oh, tidak. Okay. Sebenarnya yang saya silap dekat situ adalah kalau awak nampak, saya tak letak RM kan? Okay, terima kasih yang menjawab sebab bagi respon. Terima kasih banyak. Saya tak letak RM kat situ. Permohonan share biasa. Okay, saya tak letak RM dekat sini. So, saya akan tambahlah RM-nya. Sebab nilai ringgit kan? Ringgit Malaysia. Okay, Rifki, saya harap saya menjawab persoalan awak. Yang di pohon tu maksudnya berapa nilai orang yang memohon? Kalau di pohon RM900,000 bermaksud ada sebanyak RM900,000 orang mohon nak beli saham. Itu dari segi nilai. Kalau kata bilangan orang, berapa orang yang memohon? Ada 200 orang yang memohon. Itu dari segi bilangan orang. Tapi dekat sini biasanya di pohon ada dalam bentuk nilai RM. Okay, saya harap saya menjawab soalan Rifki. Okay, so dapat jawapan dia macam ni. Okay, tadi soalan dia. Okay, lepas dah buat catatan jurnal. Tadi catatan jurnal tau. Okay, sekarang dia suruh sediakan akaun permohonan share biasa. Saham tu ganti dengan share. Share biasa dan akaun modal share biasa dan juga akaun bank. Tadi catatan jurnal. Debit, kredit. Yang tu kena faham Sekarang dia minta buat akaun permohonan. So, bila akaun permohonan bermaksud dalam bentuk ledger. Dia akan jadi macam ni. Tadi, debit permohonan saham biasa. Betul? So, bermaksud awak buka akaun permohonan saham biasa ni. Okay, tadi yang dekat butir tu adalah tajuk. Untuk ledger. Untuk akaun So, awak buka akaun permohonan saham biasa, awak debitkan dia. So, butirnya apa? Awak ambil butiran yang sebelah kredit. Modal share biasa. Okay, di sini saya kena edit sikit. Okay, so lepas dah buka yang sebelah debit, awak buka pula yang sebelah kredit. Yang sebelah kredit tadi adalah akaun modal share biasa. So, sebelah kredit. Okay, tahun 2010, April 1. Okay, so dekat sini adalah permohonan share biasa. Itu butirannya. So, bermaksud untuk syarikat ni, pertama sekali kena buka jurnal am. Yang kedua, kena tahu postkan dia ke ledger. Okay, so untuk langkah yang pertama tadi adalah buka. Bila orang dah mohon, okay, so awak kena buka lah akaun permohonan share biasa. Kalau itu untuk share biasa. Kalau ini untuk share keutamaan, so tajuk dekat atas ni adalah akaun permohonan share keutamaan. Dia punya catatan bergu dia semua sama. Dia punya ledger dia semua sama.
Yang beza adalah tajuk dekat atas tu. Sama ada share biasa ataupun share keutamaan. Okey, boleh Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Modal diterbitkan saham biasa. Tadi kita dah buka akaun permohonan, kita dah buka akaun modal. Kan dia suruh buka kan? Lepas tu lagi satu adalah dia suruh buka akaun bank. Okey, so macam mana nak buka akaun bank? Okey, tajuk sama, akaun bank. So, bila orang mohon, kita dapat duit. So, bila dapat duit, kita akan catatkan dia sebelah debit. So, dia punya butirannya apa kalau kita dah catat sebelah debit? Butirannya adalah permohonan share biasa RM900,000. RM jangan lupa tulis lah. Lagi bagus RM tu tulis kat atas ni siap-siap kan. Jadi dekat bawah ni tak payah tulis RM. So, awak dah tulis dekat atas tu. So, awak jimat masa. So, tulis RM siap-siap dekat atas ni. Okay, so akaun bank buat macam ni saja. Okay. Sebab tu catatan berguna awak kena betul. Kalau catatan berguna awak salah, so awak punya akaun ledger awak pun nanti akan salah. Okay, sekarang ada masalah tak nak buat benda ni? Sebelum saya pergi pada pengiraan dividen. Okey, yang ini adalah keadaan di mana yang saya bagi ni. Keadaan adalah di mana tak ada lebihan langganan. Bermaksud orang mohon awak terbitkan RM900,000. Yang orang mohon dan orang bayar dalam akaun bank awak pun sama, RM900,000. So tak ada lebihan langganan. So tak perlu pulangkan duit. Okey, sekarang kita tengok situasi di mana kalau ada lebihan langganan. Okey, saya tunjukkan macam mana contoh soalan yang ada lebihan langganan. Awak nampak tak saya punya slide ni? Sekejap saya stop ni, saya buka yang baru. Bagus Alia ya. Duduk dekat depan tu. Semoga cemerlang Alia SPM dapat A. Memudahkan urusan jawab kan. Izzati Fazli pun ada dekat depan tu. On je kamera. Okay, cikgu doakanlah. Okay, semoga berjaya SPM cemerlang. Kalau boleh dapat straight A tu straight A. Yang lain mungkin dia malu lah kot dengan cikgu kan. Dia tak nak buka. Okey, sekarang ni adalah situasi di mana berlakunya lebihan langganan. Okey, slide saya dah nampak. Okey, ini contoh soalan kalau terlebih langgan. Bermaksud orang yang mohon tu lebih. Okey, saya bagi contoh dekat sini. 1 April 2019. Syarikat Dasmi Berhad menerbitkan 800 unit share biasa bernilai RM1 se-share. Okey, ni bukan modal berdaftar dia terbitkan. Dia terbitkan 800 unit. So, kali dengan RM1, awak dapat RM800. RM800,000. Ada RM3,000 dekat belakang tu. RM800,000. Tapi, masa tarikh permohonan tu pada 20 April 2019,
Kan? Orang mohon mestilah kita bagi tempoh masa kan. Berapa masa kan? Okay, sampai 20 April tu. Accountant kira-kira jumlah wang yang diterima adalah sebanyak RM900,000. Terdapat lebihan berjumlah RM100,000 tersebut dan perlu dipulangkan kepada pemohon yang tidak berjaya pada tarikh yang sama. Bermaksud nanti kalau nak buka Journal Am, tarikhnya adalah 20 April. Sebab dia dah mention kat situ pada tarikh yang sama. So, dia pulangkan. Tapi in realitinya sebenarnya kita tak sempat pun nak pulangkan tarikh hari yang sama kan. Okay, tapi dekat soalan ni dia kata guna tarikh yang sama. Okay, so anda dikedaki merekod terbitan share ke dalam jurnal. Lepas dah rekod, lebihan langganan ni, pindahkan pula dalam Journal Am ke Ledger. Okay, kalau kes macam ni, macam mana kita nak buat? Okay, sekarang tengok. Okay, mula-mula, rekod macam biasa. Journal Am, permohonan share biasa. Okay, tarikhnya adalah 1 April. Sekejap saya minum air, haus. Okay, ni cara nombor 1. Rekod permohonan share. Okay, 800. Modal share biasa, 800. 20 April. 20 April baru dia kira kan. Tu kena faham betul-betul situasi dia. 1 April, dia terbitkan. Share 800,000. Sebab itu 2019, April 1, debit permohonan share biasa, 800,000. Kredit modal share biasa, 800,000. Okey, dia bagi tempoh masa sampai 20 April. 20 April, dia kira. Dia kira-kira, yang mohon adalah sampai RM900,000. So, macam mana syaratan jurnal dia? Ataupun Journal Am dia? Dia akan jadi bank RM900. RM900,000. Lepas tu kredit permohonan share biasa RM900,000. Ini yang 20 April ini dia rekod berapa duit yang dia dapat. Okey, lepas tu dia kata pada tarikh yang sama dia dah pulangkan semula lebihan. So, lebihannya adalah sebanyak RM100,000. Betul? So, macam mana kita nak pulangkan dia adalah bila duit kita keluar, automatik bank kita mestilah sebelah kredit. Betul? Sebab bank ni adalah aset. Aset kalau berkurang sebelah kredit. Kotak segi 4 tu awak kena hafal lah. Itu sangat membantu untuk awak buat account dan sebagainya. Sebab tingkatan 5 banyak buat account ni, banyak buat ledger. Sebab tu topik tingkatan 4 tu kena mahir. Okay, so kalau dah kredit tu bank, debitnya apa? Debitnya adalah permohonan share biasa. So, bila awak buat debit permohonan share biasa, maka akan imbanglah akaun permohonan share biasa awak. So, dia akan tertutup. Sebab macam saya kata, akaun permohonan share ni, dia adalah akaun sementara. So, bila dia dah habis urusan, dia akan tertutup. Dia tak ada. Saya nak draw tak boleh. Okay, so macam mana nak draw dia tu? Okay, saya tunjuk sekejap dekat saya punya whiteboard. Kita pergi dekat Google Meet. Sekejap. Kita pergi dekat whiteboard kita. Saya. Awak boleh nampak kan? Nampak. Okay, nampak sekejap dia tengah loading.
Okay, saya buka akaun permohonan share biasa. Cikgu kau ada Parkinson sekejap. Sebab saya nak gunakan saya punya pen ni. Oh, dia tak nak ni lah. Sekejap Okay, saya buat short form lah AK ni account. Hari ni saya punya pen tu dia tak nak berfungsi. Saya terpaksa guna pad dekat laptop ni. Okay. Tadi, step yang pertama, buka akaun permohonan kan? Permohonan share biasa yang belakang tu saya tunjuk je. Saya tak boleh penuh lah. Okay. So, dekat sini, nilai dia adalah RM800,000. Dekat sini, 800. Okay. 800K tu maksudnya RM800,000 lah. Okay, lepas tu, bila duit dah masuk, okay, dia akan jadi debit bank, kredit akaun permohonan. Kan tadi kan awak tengok dia punya journal arm dia kan. So maksudnya akaun permohonan tu kredit. Nilainya berapa? RM900,000. So dekat akaun permohonan ni, dia adalah bank, part duit. Tadi kan? Debit bank. Kredit akaun permohonan. So bila kita buka akaun permohonan, kita kena kreditkan lah. Butirannya adalah bank. Tapi nilai dia adalah sebanyak RM900,000. Okey, kalau awak tengok ledger ni, sebelah debit RM800,000. Sebelah kredit RM900,000. Imbang tak ledger awak? Boleh tak awak tutup? Cuba jawab. Imbang tak awak punya akaun permohonan ni? Sebelah debit ada RM800,000. Sebelah kredit ada RM900,000. Imbang tak? Okey, Wan Waizati dah jawab. Dia kata tak. Okey. Syasha Bila pun kata tak imbang. Ain Alia pun kata tak imbang. Okey. So tak imbang tak imbang, kita dah kata bila habis proses ni, akaun permohonan ni mestilah tertutup. Sebab dia adalah akaun sementara saja. Dia tak akan masuk dekat penyata kedudukan kewangan. Kalau akaun sementara ni, dia tak boleh ada dalam kunci kira-kira. Ataupun nama lain dia yang belajar untuk skrip baru, penyata kedudukan kewangan. Dia tak boleh ada dalam situ sebab dia akaun sementara. Jadi apa perlu kita buat adalah, tadi kita kena pulangkan balik semula duit yang lebih tu. Duit yang lebih tu adalah sebanyak RM100,000. So, bila kita pulangkan balik, kita punya duit yang lebih tu, automatik duit kita keluar kan? So, kita akan buat credit bank sebab duit keluar. So, debitnya apa? Debitnya adalah akaun permohonan. So, kita akan masukkan dekat sini. Bank. Sorry pen saya tak boleh guna pula hari ni. Dia kalau kelas sejarah kan, dia laju je. Saya tak tahu kalau kelas PA ni macam problem. Pen tak boleh guna lah, apalah. Okay, so dekat sini, awak akan debitkan akaun permohonan yang awak dah pulangkan semula kepada orang yang mohon tu sebab terlebih lengganan dan kita pun tak pilih dia. Jadi kita kena pulangkan semula. RM100,000. Jadi, sekarang awak punya akaun permohonan awak dah imbang. Itu maksud saya bila kita dah habis proses
permohonan. Dan kita pun dah pilih siapa yang layak. Akaun permohonan kita mestilah ditutup. Dia tak boleh ada baki HB. So kalau buat latihan, akaun permohonan maksudnya salah lah. Okay, 900k imbang. So dia tak ada baki HB. So boleh faham tak benda ni? Saya tunggu respon pelajar. Boleh faham tak benda ni yang saya terangkan ni? Okay, Izzati kata boleh, Zikri kata boleh, Syabina kata boleh, Levisti kata boleh, Ayuni kata boleh, Syaira boleh, Alia boleh, Syabini, Zia boleh, Aisyah boleh, Aina Izzati kata boleh. Okay, so boleh Kalau dah boleh, saya close. Okay, saya pergi yang seterusnya. So ini tadi yang Jurnal Am lah, yang kita catat kan. Okay, ini adalah akaun permohonan share biasa. Ini tadi yang saya tunjuk dekat awak lah. Okay, mula-mula kita mohonkan 800,000. Kita terbitkan adalah modal share biasa 800,000. Okay, 20 April. Okay, tengok yang 20 April sebelah kredit Bank yang dia mohon adalah RM900,000. Okay, lepas tu 20 April lagi sebelah debit yang bank RM100,000 tu. Itu adalah yang terlebih. Kita kena pulangkan semula. So, bila kita pulangkan semula, debit dan kredit akaun permohonan share ni jadi imbang. So, dia tak ada baki HB. So, betul lah jawapan kita. Okay, akaun modal share biasa kita jadi macam mana? Dia akan jadi permohonan share biasa 800,000. Okay, sebenarnya untuk topik syarikat berhad ni, awak punya leja atau boleh imbangkan tau. Okay. Untuk akaun bank, dia akan dapat permohonan share RM900,000. Okay, tarikhnya adalah 20 April. So, dia akan dapat macam ni lah. Okay, lepas tu, pulangkan balik duit yang mohon tu RM800. RM800,000. Okay, so awak akan dapat macam ni. Okay, kita tengok latihan soalan 2. Soalan 2 ni adalah situasi di mana kita dah wawarkan kita punya share. Tapi orang tak nak beli pun. Okay, kenapa tak nak beli? Satu sebabnya mungkin prestasi syarikat kita tak bagus. Ataupun yang kedua mungkin syarikat kita terlibat dengan skandal politik. Skandal yang tak baik yang menjejaskan imej syarikat. Okay, jadi berlakunya share terkurang pelanggan. Sebab tak laku. Okay, so kita tengok situasi ni. 1 Jun 2019, syarikat Kateri Berhad menerbitkan 900 unit share biasa bernilai RM1 se-share. So, dia terbitkan 900 unit share biasa darab dengan RM1. So, dapat 900,000 ringgit. Okey, pada tarikh tutup permohonan, jumlah wang yang diterima hanyalah RM800,000 saja. Bermaksud, terdapat kurang langganan RM100,000. Dan apa yang dia buat dengan duit yang terkurang langganan ni, yang orang tak mohon ni, dia kata dia ditanggung oleh pihak penaja jamin pada 30 Jun 2019. So, yang pertama, dia suruh awak rekod terbitan share dalam Jurnal Am. Yang kedua, dia suruh pindahkan catatan dari Jurnal Am ke dalam meja. So, kalau terkurang langganan ni, nak buat macam mana? So, kita akan buat macam ni. Okey, yang pertama, permohonan share biasa. Ini adalah nilai yang kita terbitkan. Tadi kita terbitkan RM900,000.
Macam mana dapat RM900,000? 900 unit darab dengan RM RM1. Okey, catatan bergu dia kredit modal share biasa. Ini adalah catatan bergu. Okey, yang memang dia tetapkan. Nak tak nak awak memang kena hafal lah. Kalau awak tak hafal, awak kena hafal lah kan. Okey. So dapat sinilah. Ini step yang pertama ni yang terbitkan. Okey, step yang kedua adalah bila duit dah dapat. Bila duit dapat, tarikhnya pada 20 Jun. So duit dapat, debit bank. Yang kita dapat hanyalah RM800,000 saja. So kita kreditkan permohonan share biasa. RM800,000. Okey, ini adalah merekod penerimaan wang daripada terbitan share biasa. Okey, nanti video ni saya dah rakam. PDPR ni saya dah rakam. Nanti saya bagi dekat dalam grup. Okey, kalau awak nak buat ulang kaji balik semula. Okey, lepas tu terkurang RM100,000 kan? Dia kata RM100,000 ini adalah ditaja oleh pihak penaja. Pihak penaja tu siapa? Kita tak tahulah. Itu antara syarikat lah siapa pihak penaja dia kan. Mungkin dia ada rakan kongsi yang ada duit lebih dan sebagainya. Dia nak taja kan. Okey. So, bila dapat duit, bank kita mesti sebelah debit. Sebab tu 30 Jun, debit adalah bank. RM100,000. Kredit permohonan share biasa RM100,000. Dia punya penerangan dia adalah merekod bayaran balik kepada pelanggan. Okay, ini adalah Journal Am. Hari tu peperiksaan pertengah tahun, pelajar silap dia tak boleh bezakan Journal Am dengan Journal Khas. Dia pergi buat format jurnal jualan tu sama dengan Journal Am. Saya tanda dekat situ SF. Nanti kalau awak dapat ketahui balik semula, awak nampak SF tu maksudnya salah format. Format salah. Senang saya tanda. Tarik panjang format salah. Jurnal belian pun sama. Dia buat bentuk Journal Am. Salah. Jurnal belian kan dia ada format dia sendiri. Jurnal pulangan belian pun sama. Okey, ramai yang buat format Journal Am. So, awak kena perkukuhkan format awak lagi. Sebab masa periksa, format untuk Journal Am, Journal Khas ni dia tak bagi. Yang dia bagi hanyalah format buku tunai runcit. Tapi butiran dalam tak ada. Buku tunai dia akan bagi tapi butiran dalam pun tak ada. Lepas tu dia bagi jadual persamaan perakaunan. Itu 3 benda tu je yang dia bagi kalau dalam periksaan SPM. Yang lain semua memang kena hafal format sendiri. Okay, buku tunai pun, yang buat buku tunai pun ada yang tak hafal format. Dia bagi format yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Okay. So, bila kita buka ke Leja, kita postkan dia ke Leja. Macam biasalah, akaun permohonan share biasa sebelah debit. So, butirannya kita ambil yang nama yang sebelah kredit. Nama sebelah kreditnya adalah modal share biasa, RM900,000. Ini adalah yang kita terbitkan. Okey, lepas tu kita dapat duit kan? Okey, step yang kedua kita dapat duit. Okey, akaun permohonan share tu kita kreditkan. So, sebab tu awak nampak Jun 20, ada bank RM800,000. So, kalau awak tengok dekat sini, sebelah debit dengan sebelah kredit dia tak balance, tak imbang. Sedangkan saya kata, akaun permohonan share biasa ni adalah akaun sementara. Bila habis proses tu, mesti tertutup. Jadi, kat sini tak imbang. Tak imbang berapa? RM100,000. So, apa yang dia buat? Dia offer pada penaja. So, 30 hari bulan, penaja bagi duit RM100,000. Masuk dekat bank lah. Okay, so 30 hari bulan, butirannya adalah bank. So, dia dah imbang, dia dah tertutup. Okay, lepas tu, akaun modal share biasa. Akaun modal share biasa, kita buka mesti sebelah kredit. Sebab dia equity pemilik. Yang tu kena faham betul-betul So, Jun 1, butirannya adalah permohonan share biasa RM900,000. Itu saja. Okey, pelajar, tajuk dia kat atas ni akaun permohonan share biasa. Tapi kalau awak buat untuk share keutamaan, tukar je nama dia kat atas. Akaun permohonan share keutamaan. Caranya sama saja. Caranya sama saja. Okey. Okey, lepas tu akaun bank. Akaun bank, mula-mula kita dapat Jun 20. Permohonan share biasa RM800,000. Lepas tu kita dapat lagi RM100,000 pada 30 hari bulan. Okey, pun sama. Dia punya butirnya adalah permohonan share biasa. Okey, so selesai. Yang ni kalau terkurang langganan. Okey, yang ni kalau terkurang langganan macam ni. Kalau yang tadi sebelum ni,
Yang pertama sekali adalah yang tak terlebih, tak terkurang. The balance biasa je. Yang kedua tadi yang saya terangkan tadi adalah bila terlebih. Oh, ramai sangat orang berminat. Yang di pohon tu maksudnya memohon. Ramai sangat orang berminat nak memohon share tu. Jadi sampai syarikat terpaksa pilih siapa yang dia nak. Jadi yang lebih tu dia kena pulangkan. Situasi yang ketiga ni yang saya tengah explain adalah orang tak berminat nak beli saham syarikat tu. Jadi dia terkurang langganan. Jadi yang terkurang tu siapa yang perlu buat, dia offer pada penaja lah. So penaja yang tambah. Penaja ni mungkin terdiri daripada rakan kongsi. Okay, ataupun siapa-siapa yang ada duit lah yang boleh beli lebih. Contoh macam saya kan, seorang dihadkan boleh beli katakan 1000 unit. Saya kata saya ada duit lebih, saya nak beli lebih. Kan? So itu adalah kuasa penaja lah. Itu bergantung kepada keputusan lembaga pengarah. Okay, so soalan 3. Kita cuba soalan 3. Sekarang dah pukul 11.57. Saya punya kelas sampai pukul 12. Okey, sekejap Okey, kita tengok contoh soalan nombor 3. 1 Januari 2020, syarikat Jandia Berhad telah menerbitkan 2 juta unit 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share dan 5 juta unit share biasa pada harga RM1 se-share. Pada 10 Januari, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Yang ini soalannya ada share biasa dan share keutamaan. Kalau yang ada peratus dekat belakang tu, 2 juta unit 8% tu, itu mesti share keutamaan. Yang tak ada peratus dekat belakang tu adalah share biasa. Itu dia punya tips dia lah. Okay. So, lembaga pengarah menggunakan modal tambahan dan syarikat membuat terbitan share kali kedua. Dia dah terbitkan 1 Januari kali pertama. Lepas tu 2 Jun dia terbitkan lagi kali kedua. Okay. Dan diterbitkan sebanyak 1 juta unit share keutamaan pada harga RM2 se-share dan 500 unit share biasa pada harga RM1 se-share. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan. So, situasi nombor 4 adalah dia terbitkan share 2 kali. Kali pertama pada 1 Januari, kali kedua pada 2 Jun. Okey, saya ulang balik. Situasi yang pertama tadi kita bincang adalah situasi di mana diterbitkan macam biasa. Tak ada masalah lah. Semua dibayar penuh. Situasi yang kedua adalah bila terlebih langganan. Jadi kita kena pulangkan balik duit. Situasi yang ketiga adalah terkurang langganan. Jadi kita kena cari pihak penaja untuk tampung yang mana kurang. Situasi yang keempat sekarang ni adalah diterbitkan 2 kali. Kali pertama pada 1 Januari, kali kedua pada 2 Jun. Okay, so kita tengok. Anda dikehendaki merekod terbitan share dalam jurnal am, lepas tu pindahkan dia ke ledger. Okey, situasi yang keempat ni dia dah bagi contoh sekali ada share biasa dengan share keutamaan. So macam mana kita nak rekod? So dia akan jadi macam ni. Debit permohonan 8% share keutamaan RM4 juta. Okey. Macam mana awak dapat RM4 juta? Tengok dekat soalan ni. 2 juta unit darab dengan RM2. Jangan darab dengan 8%. 8% tu apa cikgu? 8% tu adalah dividen yang awak akan dapat. Sebab untuk share keutamaan, dividen dia tetap. Dia dah bagi tahu siap-siap. Tapi share biasa, dividen dia tak tetap. Kan awak belajar kan ciri-ciri share kan? Jangan darab 2 juta darab 8%. Salah. So 2 juta darab dengan RM2. Tu yang awak dapat 4 juta. Yang share biasa pula adalah 5 juta darab dengan RM1. So, dapat 5 juta. So, akan dapat macam ni. Permohonan share biasa. Lepas tu, kreditnya apa? Kreditnya permohonan 8% share keutamaan. Kreditnya adalah modal 8 share keutamaan. So, 4 juta. Keterangannya adalah merekod terbitan 8% share keutamaan. Cikgu nak rekod yang main dulu. Nak rekod share keutamaan dulu ke share biasa dulu? Ikut keutamaan lah. So yang utama adalah share keutamaan kan. So rekod dulu share keutamaan. Lepas tu baru buat share biasa. Okay. So awak akan dapat Januari lagi 1. Januari 1 permohonan share biasa 5 juta. Kredit modal share biasa 5 juta. Okay. Merekod terbitan share biasa.
Okey, ini permohonan. Okey, Januari 10 dapat duit. Itu maksud dia. Januari 10 dapat duit kan? Dan dia kata semuanya dah dibayar penuh. So, maksudnya 4 juta tambah dengan 5 juta. So, total duit yang awak dapat adalah 9 juta. Itu maksud dia. So, bank adalah 9 juta. Tapi, kredit permohonan kena asing-asingkan sebab ada 2 jenis. Satu, share keutamaan 4 juta. Satu lagi, share biasa 5 juta. So, keterangan dia adalah merekod penerimaan wang dari terbitan 8% share keutamaan dan share biasa. Okey? Boleh sampai sini? Tadi contoh yang sebelum ni saya bagi satu je kan, share biasa kan? Okey. Contoh yang nombor 4 ni, situasi nombor 4 ni, dua-dua share ada. Okey, lepas tu, Jun 2, diterbitkan lagi sekali. Sebab dia kata tak cukup duit, tak cukup modal, dia terbitkan lagi. Jadi dia punya catatan jeneral am dia sama macam Januari 1. Okey, debit permohonan 8% share keutamaan 2 juta. Kredit modal share keutamaan 2 juta. Merekod terbitan share keutamaan. Okey, tadi share keutamaan. Share biasa diterbitkan 5 juta lagi. So, debit permohonan share biasa 5 juta. Kredit 8% share biasa bukan keutamaan tu salah. Adalah 5 juta. Sekejap saya edit. Okey, 2 Jun ni adalah terbitan kali kedua. Okey, sekarang dapat duit. Okey, berapa jumlah yang duit awak dapat? 2 juta tambah dengan 5 juta. So, dapat 7 juta. So, Jun 15 dapat duit. Bank 7 juta. Okey, debit bank. Kredit permohonan 8% share keutamaan 2 juta. Kredit permohonan share biasa 5 juta. So, totalnya adalah 7 juta. So, merekod penerimaan wang daripada terbitan 8% share keutamaan dan juga share biasa. Okay, lepas tu dia suruh pindahkan dekat ledger kan. So, buka satu-satu macam biasa. Buka akaun permohonan. Okay. So, awak akan dapat macam ni lah. Awak pindahkan tadi. Okay. Permohonan share biasa, permohonan share keutamaan. Dua-dua kena buka sebab soalan ni ada 2 jenis share. So, bila awak buka ledger, awak akan dapat macam ni lah. Awak postkan je daripada journal am tu, awak postkan je ke ledger. Okay. Okay, tadi modal share keutamaan tadi yang kita mohon 4 juta kan? Okay, bila kita buka akaun modal share keutamaan, butir dia akan guna akaun permohonan 8% share keutamaan lah, 4 juta. Okay, yang tadi 2 Jun modal share keutamaan tu 2 juta. Bila kita buka akaun modal share keutamaan, butirannya adalah permohonan 8% share keutamaan 2 juta. Nampak anak panah saya tu kan, dia pergi ke bawah, okay? Okay, akaun modal share biasa. Yang tadi ni kita buka satu-satu untuk share keutamaan. Ledger untuk share keutamaan. Kita buka akaun permohonan 8% share keutamaan. Okay. Akaun permohonan share biasa Januari 1. Lepas tu kita buka lagi akaun modal 8% share keutamaan. Yang dua atas ni, ini dengan ini adalah akaun permohonan. Ini akaun permohonan modal share keutamaan. Tengok betul-betul Ini adalah akaun permohonan share keutamaan. Ini adalah akaun permohonan share biasa. Jangan silap. Yang bawah ni adalah akaun modal. Dia tak ada perkataan permohonan. So, akaun modal 8% share keutamaan. Lepas tu, kita kena buka juga akaun modal share biasa.
Okay, so itu yang jadi macam ni. Okay, ambil daripada sebelah tadi. Akaun modal share biasa, kita dapat duit kan. So, bank 5 juta. So, ambil daripada mana? Ambil daripada akaun permohonan share biasa. Okay, lepas tu Jun 15 pun sama. Duit masuk 5 juta, bank. Okay, yang seterusnya adalah akaun bank. So, akaun bank tadi dapat daripada mana? Yang pertama tadi kita mohon share 4 juta kan, dapat duit kan. Okay, lepas tu permohonan share biasa 5 juta. Tengok betul-betul anak panah tu. Okay, dapat daripada mana yang ini 4 juta ni daripada tadi akaun modal share keutamaan lah. Dapat 4 juta kan. Okay, permohonan share biasa yang ni pula kita dapat duit lah. Daripada permohonan 8%. Daripada akaun modal share biasa ni kan duit masuk kan. So tadi sebelah kredit akaun modal share biasa. So sebelah debit mestilah akaun bank. Okay, yang ni dapat daripada mana? Yang ni dapat daripada akaun modal. Jangan tengok butir ni tengok ini dapat daripada akaun modal 8% share keutamaan. Kita kreditkan akaun modal. Jadi kita debitkan akaun bank. Okay, kita debitkan akaun bank permohonan 8% share keutamaan. Jun 15 tu adalah yang terbitan kali kedua. Permohonan 8% share keutamaan 2 juta dengan permohonan share biasa 5 juta. So ini adalah perekotan dalam akaun bank. Daripada mana dia dapat? Awak tengok anak panah tu. Okay, awak tengok anak panah tu. Nanti saya akan bagi video ni dekat awak. Okay, so sampai di sini saja kelas kita. Saya tak boleh teruskan sebab dah terlampau lama. Dah 1 jam 30 minit. Okay, so untuk pembagian dividen saya akan terangkan untuk kelas yang seterusnya. Saya kena habiskan bab syarikat berhad ni sebab kita ada lagi 2 bab. Akaun pengeluaran dengan kelak dan persatuan. Kelak dan persatuan tu saya akan skip dulu sebab dia agak susah. Dia lagi susah daripada syarikat berhad. Kita kena face to face untuk belajar benda tu. Jadi saya akan pergi pada nanti kalau secara Google Meet saya akan pergi dulu akaun pengeluaran. Dan saya berharap soalan kerja khusus bukannya kelak dan persatuan lah. Okay, saya akan ajar dulu akaun pengeluaran. Kelak persatuan tu saya akan ajar last sekali. So kena habiskan dulu syarikat berhad ni lah. Syarikat berhad ni tak banyak pun. Lepas awak dah belajar agihan dividen tu, awak akan terus buat kunci penyata kedudukan kewangan. Jadi dah habislah bab syarikat. So, sebagai latihan pengukuhan untuk hari ni, supaya awak faham apa yang awak belajar, awak buka buku teks awak. Soalan nyata kewangan yang saya buat tu, yang saya send dekat dalam Telegram tu, yang tu kena buat itu adalah homework waktu cuti sekolah. Kalau tak boleh print, tak ada masalah. Soalan tak perlu salin dalam buku, just buat jawapan saja. Tapi cuma masa nak buat tu tempat asal lah buka telefon kan. Kalau boleh print ataupun photostat daripada kawan atau macam mana pun lagi bagus lah. Tapi dekat buku tu awak hanya perlu buatkan jawapan saja. Tak perlu salin soalan tu. Banyak tu kalau nak salin. Okay, so sebagai latihan pengukuhannya adalah awak buka buku teks awak. Buku teks muka surat berapa ni? Okey, awak buat semua soalan objektif muka surat 185. Soalan objektif muka surat 185. Okey, lepas tu saya nak awak buat soalan muka surat 186. Soalan 186 ni saya nak awak buat soalan nombor 1, 2 dan 3. 1 saya tak nak, saya cancel. Saya nak soalan 2 dan soalan 3.
186, soalan 2 dan soalan 3. Okey, nanti saya akan pastekan dalam Telegram. Okey, so kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Okey, yang dah DM saya nak tengok markah, okey, terima kasih. Yang mana yang masih lagi buat tak tahu, buat tak peduli, tak kisah berapa markah dia dapat kan. Saya pesan dekat Zia cakap je dengan semua orang semua gagal. Kan? Tapi sebenarnya ada yang lulus. Nak tahu berapa markah awak kena tanya saya lah. Saya tak ada post dalam Telegram, nanti semua orang tahu markah awak kan, jadi awak rasa rendah diri. Okay, so dah tengok markah tu, tolong ubah cara belajar, tolong buat ulang kaji daripada sekarang. Okay, sebab kalau awak buat tak tahu, buat tak peduli, tak ambil tahu, akaun ni bukannya benda yang boleh belajar dalam masa 1 bulan, 2 bulan. Dia kena continue. Dan dia kena faham konsep tu betul-betul. So, benda apa pertama sekali yang perlu awak buat adalah, awak tolong buat ulang kaji topik tingkatan 4. Sebab, kalau topik tingkatan 4 awak tak lepas, awak tak boleh nak pergi pada topik tingkatan 5. That's why untuk latihan cuti sekolah, saya bagi latihan penyata kewangan. Kenapa soalan penyata kewangan dengan pelarasan? Sebab itu adalah soalan LCCI. Itu adalah soalan daripada London yang wajib ditanya setiap tahun. Soalan akaun buat dekat London, bukan buat dekat Malaysia. Kertas soalan tu akan hantar dekat sana. Okay, kemudian bawa balik Malaysia, translate balik dalam bahasa Melayu, keluar soalannya. So, soalan penyata kewangan adalah soalan wajib. Dan semua orang kena tahulah. Okay, so sebelum keluar, saya ambil attendance dulu. Okay, ada 38 orang, 2 orang dapat masuk kelas hari ni. So, nanti saya akan sendkan recording ni dekat dalam kelas untuk dapat masuk sebab dia dah PM saya. Awak tak boleh masuk kelas. Bukan tak apalah, maksudnya saya boleh faham. Tapi tolong bagi tahu saya lah apa masalah awak tak boleh masuk. Ni kalau online ramai tak masuk tapi tak ada yang bagi tahu saya. Tak ada pun yang PM. Cikgu saya tak boleh masuk sebab ni. Saya pun faham kan, internet dan sebagainya. Tapi kena ada adab lah. Bagi tahu cikgu awak, kenapa awak tak masuk? Jangan buat cikgu awak tertanya-tanya kenapa awak tak masuk kelas. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih sangat-sangat sebab spend time masa dengan saya kena tambah hari ini 1 jam 30 minit. Okay, saya doakan yang masuk kelas pada hari ini cemerlang SPM, subjek saya, prinsip perakaunan, dapat A, dapat semua, dapat sijil SCI. Sebab sijil SCI tu sangat membantu nanti untuk bekerja. Okay, dan mana yang sebelum ni susah sangat nak belajar, saya doakan supaya hari ni mudah faham, mudah ingat format, okay, dan tambah motivasi lagi untuk belajar. Okay, so saya tak pasti kelas online ni akan berlangsung sampai bulan berapa. Kalau kes semakin meningkat dan sebagainya, mungkin akan bersambung lagi. Tapi apa pun, jangan pernah putus asa. Okay, if you ada masalah, you tak tahu nak cari siapa, mungkin you sekadar nak bercerita, nak dengar untuk cari orang yang boleh dengar you kan. Okay, saya ada. Saya sentiasa free je, saya sentiasa ada. Okay, tapi saya boleh dengar je lah. Nak bantu tu saya tak pasti lagi lah saya boleh bantu ke tak lah. Tapi kalau dari segi bantu dari segi aspek mata pelajaran prinsip perakaunan, insyaAllah lah saya boleh bantu kan. Tapi kalau masalah-masalah yang lain tu, mungkin saya boleh dengar. Okay, mungkin saya boleh melegakan apa yang awak rasa kan. Sebab kita pun mungkin ada macam-macam dugaan kan. Okay, kalau tak ada apa-apa, awak boleh left. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah lepas naik cuti nanti. Cuti tolong buat latihan yang saya bagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu.